Sebab nak buat apa ni majlis ni tidak semesti kata kena cepat. Macam mengekoh tu kita kata 7 hari. Dah, dia tidak lama pun beberapa bulan selepas pada tu pun tak apa. Nak suruh jumpa anak-anak, keluarga ke apa, tak apa. Lebih baik buat gitu daripada kita buat dulu beberapa bulan sebelum kahwin, tak tahu lagi. Takut-takut berlaku lagu saat ni lah. Lepas tu lagu mana? Kan susah. Tak nikah pun, baik was saja. Dah. Lepas tu sibuk tanya mana pengantin tak? Tak ada. Ada juga berlaku lagu tu. Jadi baik was saja. Lepas tu dekat-dekat tu bisik lah kayak gini ceritanya. Jadi jamu saja. Jadi jamu saja. Habis piti tak ada pasal lah. Yang ke-12, ketika dalam kesukaran, sahabat handai dan sanak saudara digalakkan membantu pihak pengantin untuk mengadakan kenduri dengan menghulurkan kepadanya apa-apa yang perlu. Molek buat juga kenduri ni. Tolong menolong lah. Sebab tu orang zaman itu kan dia tolong menolong. Bagi goni kan. Orang ni tak ada apa ni, nyo dia bagi nyo, orang ni bagi goni zaman dulu. Bila kemudian sikit dia bagi duit. Apa dia panggil? Ngelai. Ngelai tu. Bagi ngelai tu pun nak ganti kepada hak tu lah. Sebab bui piti dia beli sendirilah. Asalnya maksud gitu. Tapi lama-lama dia jadi lagu lain. Hak tu hak tak moleknya. Kalau sekadar tadi nak tolong dalam bentuk duit, lepas tu pandai-pandai dia lah nak beli apa yang perlu, tak apa lagi sekadar tu. Ni jadi lagu lain. Jadi mesti pula, jadi tidak ikhlas lah jadi. Setengah-setengah tu nego pula. Nego pula. Jadi dia sembilan lembu sebanyak mana? Boleh piti lebih banyak lagi. Kira lagu tu tak molek lah, tak ada dah sunnah tu lagu tu. Hak tolong menolong tu memang molek. Pada dasarnya boleh. Dalam keadaan apa ni, kesukaran, dalam kesukaran buat juga. Nak sebagai peristiharan lah sebenarnya, sebagai peristiharan bahawa telah berlaku perkahwinan dan orang ni berkahwin dengan orang ni. Kalau nampak dia berdua ke apa, jangan sangka bukan-bukan lah. Jangan fikir ia tidak baik terhadap dia. Yang ke-13, seseorang ketua tidak harus segan meminta bantuan dan pertolongan daripada anak buahnya. Nabi minta, dia terbuka. Siapa-siapa ada apa-apa, buat marilah. Sebab dia pun dalam keadaan kesempitan juga, bukan semuanya ada dengan dia. Boleh buat lagu tu, pakar. Ketika dia tolong orang lain, ada ketika orang lain tolong dia, dan tidak kata senyap tak minta tolong. Tidak lagu tu. Minta tolong tak apa, pakar. Barulah ada pakatan kata. Yang ke-14, maksud kenduri terpenuhi dengan adanya sebarang jamuan makanan. Hidangan daging bukan suatu kemestian. Ni kan? Tapi daging tu sebenarnya lebih molek, lebih meriah. Beza sikit daripada keadaan yang lain. Nabi SAW pun ketika lain dia ada sembelih juga, kambing kau gapo kau ada juga. Tapi ketika ni tidak, menunjukkan tak mestilah, mengikut keadaan. Dan kalau kita buat tu hak moleknya, kalau nak buat juga daging, kena buat juga cadang untuk orang-orang yang tak boleh makan daging. Kena buat juga. Ikutlah apa-apa, ikan ke, ayam ke. Memang pun ada kan, tempat bawah tu kan dia ada juga ayam pilihan ke apa tu. Jangan daging sahaja. Dan kalau tidak ada daging, apa-apa pun tak apa, makan sagungnya. Bawahnya kemudian kenduri kahwinnya makan sagung. Tak apa, jadi dah. Yang pentingnya rasmi, tahu ni apa ni, sempena ke apa, sempena perkahwinan. Nak istihar sebenarnya, nak beri tahu tu je maksudnya. Bila berkumpul ramai-ramai, tahu orang ni royak pada orang ni pula, orang ni royak pada orang ni pula, tersebarlah. Tapi daging tidak mesti, tidak mesti. Jadi berasa tidak sedap di mana-mana pun. Adab orang Islam di mana-mana pun dia daging ni, sebab daging ni lebih lebih sedap, lebih berharga, lebih mahal daripada sayur tu. Jamu sayur, jamu budu gitu dah. Dengan kuah peta.
backward. Boleh, tapi kalau hak tu sajalah. Ada juga orang dia buat pilihan, banyak pilihan, tu lain cerita. Kalau hak tu saja pun boleh. Tapi mungkinlah setengah-setengah terlalu biasa dalam kesempatan ataupun sebenar sesuatu perkara yang besar, yang bersejarah ni, biasanya orang nak buat lebih itulah sikit. Habis duit sikit pada masa tu pun tak apa. Tetapi tidak mesti. Tu je nak cerita ni. Nabi SAW sendiri pun tengok dia buat haiz sahaja. Maka pakai hak tu. Pakai hak tu lah. Nak pergi lagi ke ni boleh lagi kita start lagi dah. Start lagi. Bab ke-13, berapa helai kain perlu dipakai oleh perempuan untuk bersembahyang. Ini berkait dengan perempuan. Imam Bukhari buat khusus untuk perempuan. Selama ni umum kan. Lelaki lebih banyaknya. Ni perempuan. Berapa helai kain perlu dipakai oleh perempuan untuk bersembahyang. Imam Bukhari pun buat mari. Dia petik kata-kata Ikrimah, sembahyang seseorang perempuan yang menutupi seluruh tubuhnya dengan selai kain sahaja juga sah. Selai kain boleh dah. Tidak semesti banyak kain, banyak lapis dah. Selai kain pun sudah madai. Imam Bukhari nak cerita, dia sebut sebelum pada ni, selai kain untuk lelaki itu bukan khusus dengan lelaki sahaja. Perempuan pun kalau dia boleh tutup tubuh dia tu dengan satu selimut, boleh tutup semua kecuali muka dan tangan dia. Dia kacik lah mana-mana, kita kata boleh dah. Yang naknya menutup aurat, dan kain itu bersih. Tu je asasnya. Asasnya sekadar tu. Yang ni sembahyang ni setara tu lah bendanya. Kalau ada kain selai je pun kena sembahyang. Tak boleh nak buat alasan kata ada selai kain selimut je ni, ada ni tak boleh sembahyang, tak ada kain kana. Kita kata dah, tak boleh buat alasan itu. Menunjukkan sembahyang itu kedudukannya sangat penting dalam Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, tadilah, yang dikehendaki ialah kain itu bersih, bukan bilangan kain. Tidak syarat bilangan itu. Dan dapat menutup auratnya. Cukuplah. Dia sudah kena sembahyang dah. Yang ni selain daripada muka dan dua tapak tangan lah. Kalau di luar sembahyang, di luar sembahyang, aurat perempuan ini seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Muka dan tangan. Mengikut setengah-setengah ulama, muka, tangan dan kaki. Itu. Hak lain semuanya aurat kepada orang asing. Orang asing itu hak bukan mahram lah. Semuanya aurat, kena tutup. Termasuklah rambutnya, dadanya, lengan atasnya. Ada juga ulama mengatakan kalau seorang pakai baju kebaya tu sekat ni, dia kerja, tak apa lengan bawah ni, masih boleh lagi. Misalnya setakat ni kalau kita kata sini nampak tidak disengajakan lah, tidak kata baju tangan pendek tak, tu tak boleh. Baju tangan panjang juga ada ketikanya terselak sikit, tak apa, dibenarkan lagi. Itu pendapat Imam Abu Yusuf. Dan ramai lagi yang lain-lain berpendapat boleh sekadar tu. Begitu juga tidak termasuk kaki. Kalau kaki tu kita kata pakai kain, pakai seluar, ketika dia berjalan tu terselok sikit, nampak bahagian bawah betis tu, bukan bahagian atas betis, bahagian bawah betis, dimaafkan lagi, tak apa lagi. Tapi kalau sampai nampak pelipatan tu, tak boleh. Dia kena jagalah. Misalnya terutamanya perempuan yang naik motor, dia kena jagalah. Bergendong kau ataupun naik seorang kau, tak kira lah. Kalau dia pakai kain, dia terselok. Lebih baik pakai seluar sebenarnya. Lebih terpelihara aurat dia tu kalau dia pakai seluar. Kalau nak pakai kain juga,
pakai stocking yang panjang. Kalau terselok pun dia lindung. Dan orang lelaki dia kehendaki jaga pandangan dia. Itulah mengikut perintah arahan Quran, jaga pandangan. Kalau tengok, jangan tengok terus, alihkan pandangan itu. Jangan kata tengok tu ada salah kalau tapi kalau tengok muka tangan terus tak apa, kecek tak apa. Kecuali kalau ada perasaan yang lain, dia kena pusing. Kalau tidak, dan perempuan tidak wajib jaga dah muka tangan dia. Orang nak perasaan lagu mana pun ikut dia, itu salah dia lah. Dia lah kena jaga. Kita tidak perlu dah. Bagi perempuan itu tidak perlu. Sekadar tu sudah cukup dah. Jadi bahagian leher, belakang kau, depan kau, semua aurat belakang. Ni macam sini, bawah ni tak apa lagi. Muka lah masuk parah muka. Parah muka ni kalau kita ambil air semaya sampai ke bawah ni kan. Sini sekarang tak apa. Tak apa lagi. Gambut tak boleh. Betis tak boleh. Kalau selak dengan tidak sengaja itu dimaafkan. Tak apa lagi. Mengikut Imam Abu Hanifah dan ramai lagi Muzani, anak murid Imam Syafi'i, dia kata kaki tidak aurat. Suara perempuan tidak aurat. Jadi banyak perkara itu di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang, ni muka dan tangan juga, dan kaki juga. Orang kata kaki itu tidak aurat, tak apalah, dedah kaki pun. Orang yang mengatakan kaki itu aurat, dia kena tutup dalam sembahyang. Jangan bagi nampak kaki dalam sembahyang. Dia berbeza. Kalau mengikut dalam mazhab Hanafi pula, dia lagi longgar dalam sembahyang ni, pakaian wanita. Di tempat yang tidak ada lelaki lah, di tempat kawasan dia, di rumah dia ke, ataupun di ruang sembahyang orang perempuan tu ke, dia pakai baju biasa, lengan ni nampak. Lengan nampak, pakai kain kelubung biasa, bukan telekung. Telekung ni kemas kan, kelubung biasa, kelubung. Dan pakai seluar, nampak betih, dia semua tak apa, sah sembahyang dia. Ni dalam mazhab Hanafi. Tapi hak moleknya semua kata kalau pakai tudung molek lah, lagi molek lah kalau dalam sembahyang saat ni. Jadi tiada syarat kata kain itu nak sembahyang ni tidak berwarna ke, ada warna pun tak apa. Ada bunga, corak bunga apa-apa ke, tak apa. Boleh sembahyang. Tidak kata syarat bilangan kain itu kena baju, kena tak ada. Sehelai kain pun boleh dah bersembahyang. Itulah. Yang pentingnya ialah adalah nota tu, ialah kain atau pakaian itu menutup aurat, walaupun ia hanya selai sahaja. Itulah pendapat Imam Bukhari dan jumhur ulama. Selai kain pun sudah cukup dah. Adapun pendapat para ulama yang mengatakan 2 helai atau 3 helai kain sekurang-kurangnya perlu dipakai oleh wanita semasa mereka bersembahyang, maka itu semata-mata menyatakan jumlah pakaian yang elok dan afdal dipakai mereka sahaja, bukan wajib, bukan mesti. Ia sama sekali tidak berarti sembahyang seseorang wanita yang hanya memakai sehelai kain tidak sah dah. Cuma lebih baik kalau ada, sebab kita kata telekung yang dipakai oleh perempuan-perempuan tempat kita ketika sembahyang tu kan, itu banyak perkara tu. Lagilah molek, lagilah semua kata kau tutup tu kau molek. Jadi kaki pun tutup. Dia pakai kain, pakai telekung tak, baju tu, hak labuh tu. Lepas pada tu pakai telekung kecil tak, telekung kecil dalam, kano kecil, orang panggil kano kecil, pakai kano kecil, tu molek dalam tu, molek. Yang lebih molek lagi kalau pakai pula selendang, kain selimut pula di luar, itu lebih molek. Lebih molek lagi. Kalau sekadar tadi pun boleh dah, comel sangat dah. Kalau pakai kain selimut kecil lah, tudung lagi boleh. Tapi kalau panas tak perlulah, tak perlulah. Kalau mengikut mazhab Hanafi tadi memang mudah benar lah, mudah benar.